Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung lagi pengajian kitab Safinatun Najah. Malam ini di muka surat 4 lagi, bawah yang kelima, yang ketujuh, iaitu perkara-perkara yang haram dengan sebab haid. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, was-sawmu wat-talaqu wal-mururu bil masjidi in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surrah war rukbah. Baik. Dia kata dulu bulan lepas haram dengan sebab haid itu 10 perkara, iaitu solat, tawaf, pegang Quran, bawa Quran, diam dalam masjid, membaca Quran, dan malam ini sambung yang ketujuh, iaitu as-sawm, puasa. Perempuan yang haid dia ada pantang larang ni. Dia ada kadang-kadang pantang tu dari segi adat, kadang-kadang pantang itu dari segi agama. Yang sangat penting kita jaga pantang di segi agama itulah. Jadi di antara pantang larang agama, perempuan yang haid diharamkan puasa. Jadi maknanya bila sebut haram, apa makna haram? Ma yusabu fa'iluhu. Barang siapa buat sengaja berdosa. Kita hidup dalam dunia ini kupur dosa je dengan pahala. Nak buat balik untuk ditimbang. Betul tak? Sini tempat ngupur. Ngupur dosa dengan ngupur pahala tak? Ada dosa, ada pahala belaka. Siapa sini tak ada dosa sikit? Cakaplah tangan. Kalau muka tak malu. Sahabat Nabi pergi jumpa Nabi mengadu banyak dosa. Itu sahabat Nabi. Mengadu banyaknya dosa. Tiba-tiba kita pada kurang ada dosa sikit je. Maka antara yang jadi pantang larang agama, perempuan yang haid, tak kira bini agung, bini Perdana Menteri, bini timbalang, bini apa pun, Ratu cantik dunia ke, tak boleh. Hukumnya kena ikut hukum Allah. Hukum Allah kata perempuan yang haid haram puasa. Baik, kalau tak sengaja tak berdosa. Dia ingat bukan haid, padahal dia haid dah belum subuh, dia tak cek. Dia bangun subuh, dia tak cek. Nampak lagi? Padahal pukul 4 pagi datang haid. Dia ingat ke 2-3 hari lagi. Faham lagi? Biasalah perempuan itu. Dia pun puasa lah gitu. Sudah tengok paruh baru sudah lah haid rupanya. Tidak berdosa. Kerana bukan disengajakan. Sama macam kita semayang tak ada wuduk. Kita ingat ke tak batal lagi wuduk semayang maghrib tadi. Orang kita pun semayang isya, rupanya batal dah. Maka kita semayang dalam keadaan berhadas. Siapa yang sengaja semayang dalam berhadas berdosa. Tapi siapa yang tersalah tak berdosa. Dia Islam ni agama yang memberi kemudahan bagi kita sebenarnya, bukan memberatkan umat. Tersalah dimaafkan. Sengeleng itu masalah. Kita ni banyak tersalah ke sengeleng? banyak sengeleng lah. Tersalah janji minyak turun. Itu sengeleng. Ada biasa sengeleng itu, bukan tersalah. Jangan politik. Baik, batal tak? Batal. Antara puasanya ialah daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itulah orang panggil puasa. Apa makna puasa? Al-imsaku an-nuftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Kita tahan diri daripada buat perkara yang membatal dari subuh sampai maghrib. Itu panggil puasa. Maka jikalau dah datang, kalau berhenti haid, kalau datang haid
pada mana-mana waktu. Lepas subuh, lepas duha, sebelah pagi, lepas zuhur, dekat nak asar, lepas asar, 6 suku atau dekat nak berbuka, datang haid, batal puasa. Ingat batal. Walaupun sesaat sebelum berbuka. Contoh, berbuka pukul 7 petang. Contoh, haid dia datang 6.59, nak batal. Yang tak batal ialah selepas berbuka. Bukan berbuka tu lepas makan, selepas masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib dah, Allahu Akbar, barulah datang haid. Nak maghrib pukul 7, haid 7.10, maka tak batal dah. Puasa siang tadi sah. Nak suruh faham, Kalau Terengganu dia pakai bedil. Pakai bedil. Bukit Bayung dengar tak bedil? Dengar tak? Kalau hari-hari reda molek, boleh dengar sampai Bukit Bayung. Tak? Dup bunyi gitu. Tapi kalau bukit kecil ni gegar rumah. Gong. Nak? Kalau lah datang haid sebelum bedil. Contoh. Haid dulu baru bedil. Dum, batal puasa. Bedil dulu baru haid, tak batal puasa. Dum, haid, tak batal. Nah, haid seretak dengan bedil, duduk. Awak seretak betul, tak batal juga. Okey, ini kemudahan. Okey, baik. Apabila batal dah puasa, dia lengah. Kata kapan ni, kata dah lengah lah kita kapan siang, kapan daripada subuh puasa, lapar perut-perut, muka apa biru muka, tahan tak makan, tak minum, tiba-tiba seminit lagi nak berbuka, keluar haid, batal. Nah, jawabnya yang batal puasa, pahala tak batal, kata ulama. Faham lagi? Pahala dia puasa dari pagi tadi tu, tak batal. Mana ditulis di akhirat nanti, hari muhaid tu ada pahala puasa. Dah kan kita puasa kan hari tu. Tahu dah puasa batal, pahala tidak dipadam. Faham lagi? Jelas. Batu perempuan yang haid dia untung. Orang lain puasa boleh 30 hari, dia boleh 37 hari. Nampak? Hari-hari haid dia redha kerana Allah larang dia berpuasa, dapat pahala orang berpuasa. Kan? Siapa yang nak buat ibadat tapi terhalang dengan uzur syar'i kan dia beri pahala. Jadi 7 hari dia haid tak puasa kerana siapa? Kerana Allah ke kerana Perdana Menteri? Kerana Allah. Dia tak puasa, Allah larang dia berpuasa. Maka setiap hari dia tak puasa hari haid itu, dia dapat pahala. Orang yang nak mari dengar mana ni kuliah, tapi motosikal dia bocor. Turun tengok, bocor pula lah. Kedah tutup dah, esok boleh tapung. 3 km tak jalan kaki dah. Maka pahala yang kita mari pada ni, dia dapat pada hari tak hari. Kenapa? Terhalang oleh uzur syar'i. Nampak? Sama-sama semayang berdiri, dak orang jadi semayang duduk. Pahala sama macam berdiri. Pada hari duduk. Tu. Tak pasti keluar selepas maghrib ke haid atau sebelum maghrib. Bila tak pasti boleh ambil mana-mana. Berat sebelum maghrib keluar ni, batal puasa. Orang perempuan yang tak puasa ketika haid boleh tak makan? Kalau tunggu tanya, mudah tanya. Aku walolok tanya. Jadi boleh ilmu. Betul tak? Mak kadang-kadang 2 tahun orang tak tanya soalan tu. 2 tahun. Tak ada orang tanya. Jadi biar kita walolok tanya. Dengar baik-baik. Perempuan yang haid, dia haram berpuasa. Hukum dia makan harus. Bukan sunat, bukan wajib. Okey? Harus. Kalau dia berpuasa, haram. Kalau dia tak makan, harus. Dah tak puasa dengan tak makan tak sama? Tak sama. Tak makan cuma tidak masukkan makanan dalam mulut. Puasa dah niat tidak makan, tidak minum kerana mengerjakan ibadah puasa. Lain tak tu?
Jadi kalau perempuan yang sedang haid, dia berniat untuk melakukan ibadah puasa juga, berdosa. Kerana dia termasuk melakukan perkara yang haram ke atas perempuan yang haid. Okey, tapi kalau dia tak makan, apa tak makan? Dah, biar anak-anak tak makan puasa belaka, untuk lelaki dia pun puasa juga. Dia tak makan cek lah, walaupun dia haid. Pokoknya harus. Dah dia nak makan, harus. Ingat khabar balik ke bini. Nak sampai berjelek tunggu kawan tu. Nak makan, abang kata dosa. Dengar-dengar dalam TikTok dosa makan. Faham lagi? Suruh ngaji bahan ke TikTok. Okey boleh. Yang dilarang ialah makan di hadapan orang yang puasa. Tu je kena jelas. Okey. Perempuan yang haid siang hari puasa, tidak haram makan dan minum. Tapi dilarang makan dan minum di hadapan orang yang puasa. Kerana menghormati orang yang puasa itu perintah syarak. Setengah ulama kata haram perempuan yang haid makan depan orang yang puasa. Setengah ulama kata makruh hukumnya. Dia gitu. Naknya ketuk lelaki 7 hari dia tak puasa. Pukul 11 tu bahan aiskrim konektor dah depan tu lelaki. Nak duk jilat. Tok lelaki pula dak kejut sahur. Lapangi wis uti tadai. Nenginya bini panasan. Jangan nusuk-nusuklah. Okey? Dan ada pandangan yang mengatakan perempuan yang haid jika dia makan di khalayak ramai boleh dihukum takzir. Ada pandangan fuqaha. Ditangkap, dikenakan penjara. Kenapa? Kerana bukan masalah dia itu tak boleh makan, tapi tidak menghormati orang lain. Dan yang nifas mana pula? Perempuan yang nifas sama dengan yang haid. Kerana nifas itu hukumnya hukum haid. Ingat bila kata haram atas perempuan yang haid, maknanya haid dan nifas. Kenapa samanya hukum? Kerana darah nifas itu asalnya darah haid. Jadi asalnya haram, hak porok pun haram macam. Perempuan yang tidak hamil, dia keluar darah haid. Sebulan sekali keluar. Sekali keluar tu maksudnya ada 5 hari, ada 6 hari, ada 7 hari. Faham? Tapi bila dia hamil, berhenti keluar darah. Darah haid dia berkumpul dalam rahim. Bila keluar? Setelah keluar anak. Sepatutnya sebulan keluar 7 hari. Sebulan keluar 7 hari. Tapi bila dia mengandung 9 bulan, 9 bulan tak keluar haid. Jadi yang atas 9 bulan, 7 hari atas 9 bulan tu terkumpul dalam rahim, keluar menjadi nifas. Sebab tu nifas dia ada kadang-kadang 37 hari, ada nifas tu 38, ada nifas 40, ada perempuan 42, ada perempuan 44 hari. Ni lagu tu. Kerana darah nifas asalnya ialah darah haid yang berkumpul dalam rahim perempuan sebab hamil. Waddamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Darah nifas, darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas habis keluar anak. Maka bila haram atas perempuan yang haid semayang, haram atas yang nifas semayang. Haram atas perempuan yang haid puasa, haram perempuan nifas pun puasa. Kemudian yang ke-8 pula. Yang ke-7, yang ke-8. Wattalaku dan cerai. Cerai haram. Perempuan yang haid. Okey? Perempuan yang haid haram cerai. Siapa haram? Suami. Jadi yang lain haram atas perempuan. Cerai haram atas suami. Faham lagi? Tengok dia kata itu 10 perkara haram atas perempuan yang haid. Yang pertama solat. Mana perempuan yang haid haram solat. Yang kedua tawaf. Perempuan yang haid haram tawaf. Yang ketiga setuh Quran. Perempuan tu haram setuh Quran. Pegang Quran. Perempuan tu yang haram pegang Quran. Berhenti dalam masjid. Perempuan haid tu yang haram berhenti dalam masjid. Baca Quran. Perempuan tu yang haram.
Puasa, perempuan tu yang haram. Talak, bukan perempuan tu yang haram, suami dia yang haram. Faham lagi ya? Maknanya jika isteri yang sedang haid, haram suami menjatuhkan talak. Ingat tak kak? Ingat. Talak ni maksudnya perceraian atau membubarkan pernikahan. Itu panggil talak. Bahasa Arab. Bahasa Melayu lepas. Okey? Sebab asalnya tidak ada kena-mengena. Pengantin perempuan pada kuang. Pengantin laki-laki gusila. Diikat dalam satu ikatan. Nama ikatan itu nikah. Pada kuang perempuan tak ada kena-mengena dengan lelaki gusila. Diikat. Ikat itu dia panggil akdun bahasa Arab. Lepas tu panggil akad nikah. Akad nikah tu bukan angkat. Akdun, ain qaf dal, akad. Nampak? Ikatan perkahwinan. Okey? Cerai itu ialah buka ikatan balik. Tu panggil cerai. Kan kita ikat. Sebab tu kita boleh tak cerai kakak kita? Sebab belum ni? Sebab dah ikat. Dah. Sebab kita adik-beradik dah. Niat tak ada kena-mengena lagi ikat. Boleh buka. Awak lagi? Jadi buka tu Arab panggil tolakun. Melayu panggil buka ikatan. Lapasnya 3. Tolak, cerai, lepas. Lapas-lapas lain tak berapa menjadi lah. Jadi kalau isteri dia haid, dia pergi cerai, haram. Siapa yang haram? Suami yang haram. Nak sah cerai, kena sah nikah. Kalau tidak sah nikah, tak sah cerai. Sebab tu tidak sah cerai sebelum nikah. Dia kata ke tunang dia, mu ingat bila-bila kalau aku nikah mu, mu buat bakal-bakal ingat aku cerai mu. So cakap banyak nikah dak lagi nak cerai dak. Faham lagi? Dia cerai ini selepas sah nikah. Okey? Tak ada rokok kalau tidak ada takbiratul ihram. Nampak? Dia kata cerai dah isteri kemarin. Cerai. Dah kata isteri mu bukan period kemarin. Period. Dah tu mu cerai? Dah cerai. Perbuatan haram. Baik. Apabila kita tahu dah suami haram menceraikan isteri yang sedang haid, jatuh tak talak? Itu persoalan dia. Hukum talak yang dijatuhkan itu berlaku. Maknanya talak sah. Faham? Cuma perbuatan menceraikan itu berdosa. Dia panggil talak bid'i, talak bid'ah di sisi syarak. Talak dia ada sunni, dia ada bid'i. Talak yang mengikut sunnah dan talak yang tidak mengikut sunnah. Antara talak yang melawani sunnah, yang bercanggah dengan amalan yang baik, ialah talak isteri yang sedang haid. Okey? Yang ke-9, warmururu fil masjidi in khafat talwisahu. Perempuan yang sedang haid, kita khabar dah bulan lepas, tidak haram lalu dalam masjid. Yang haram masuk berhenti dalam masjid. Okey? Perempuan yang haid tak haram masuk dalam masjid. Yang haram berhenti. Sebab tu perempuan yang haid, dia ada tertinggal sesuatu barang berharga dalam masjid, dia haid, boleh masuk ambil. Kerana Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Nabi kata, tolong dia ambil tikar dalam masjid. Jawab Aisyah, saya haid. Nabi kata, haid bukan pada tanganmu. Jadi maksudnya Nabi tahu dah perempuan yang haid. Nabi benarkan juga masuk dalam masjid ambil barang. Faham lagi? Jadi kita tak mesti tikar lah. Benda apa kita tinggal anak kunci kereta ke apa, dalam keadaan haid boleh masuk dalam masjid ambil. Yang haram duduk dalam masjid atau berdiri bunyi. Dah kalau pemasuri sultan haram.
haram tak kira apa-apa. Nah, al-Islam ya'lu. Islam paling tinggi. Tak ada manusia lebih tinggi dari Islam. Nak, semua kena hormat agama Islam. Muagung ke, sultan ke, masuri ke, nak kena hormat agama Islam. Kenapa? Islam itu Allah yang punya. Bila Allah yang punya, bumi ni Allah yang punya juga. Kita tumpang duduk, wajib hormat tuan bumi. Nah, baik. Dia nak melintah tapi tak pakai pek, darah banyak, takut menitik. Tak boleh masuk. Yang kata bulan lepas perempuan haid boleh masuk dalam masjid, darah dia tak menitik kena masjid. Sebab apa? Mengotorkan masjid itu hukumnya haram. Kerana itu kena ingat kita yang tidak haid ni. Hak tidak haid ni, laki-laki ni lah. Perempuan jarang nitik darah haid dalam masjid. Kita laki-laki ni jaga kebersihan masjid. Haram hukumnya buang bangkai serangga dalam masjid. Duduk dalam masjid, dengar kuliah apa semua. Mari katu ataupun apa pak dia kata mampu tok lepas atas kapet masjid. Haram. Bukan fatwa kita, ulama-ulama. Okey, tak boleh, kena akad dibuang keluar. Kerana bangkai itu najis. Jadi korek cik hidung bahan ni lesek di tiang sejik. Tapi tu bukan orang okey ayu, orang okey lawa tu. Nak pesan lagu tu. Jenis duduk nyanda khutih kaki. Kaki dia jenis kulit tubik. Kan ada kan? Kulit gelupah tu kaki. Ada setengah orang kan? Dia koyok kulit tu. Koyok penuh atas kapek. Bila orang qamat dia pergi depan. Setambung kulit kaki dia duduk atas tu. Haram mengotorkan masjid. Orang ini biadab. Nak apa biadab? Tidak jaga adab masuk ke masjid. Orang belakang nyaknya dia tak ke depan dah, tuang kulit kaki. Orang belakang semayang sujud atas kulit kaki dia. Masuklah mulut. Masih pekok dia tu. Nak menatang benda masuklah mulut aku dah. Ingat ke katu kulit kaki jeng. Dah semua. Bukan kata masjid, rumah orang tak boleh. Ada orang jadi gimah kan korek tak hidung. Ngata rawa kali kesak digerobok cermin orang. Nak tuang dia tengok kot CCTV balik datang. Ini jaga-jaga. Rumah kita tak masalah makruh kan. Rumah orang haram. Itu benda kan. Dan yang terakhir wal istimta' bima baina surrah wa rukbah, bercumbuan, bersedap-sedap dengan suatu antara pusat dan lutut. Ingat, perempuan yang haid haram kita suami berseronok antara pusat dan lutut. Haram. Bila tu? Tidak berlapik. Baina surah wa rukbah. Isteri yang sedang haid, suami diharamkan mengambil keseronokan, memegang-megang, gosok-gosok antara pusat sampai ke lutut. Pusat lutut suami, pusat lutut isteri, suami tak ada kena-kena. Faham lagi? Kan lutut suami pula. Pusat sampai ke lutut, depan dan belakang. Kerana apa? Kerana fa'talilun nisa afil mahid. Jauhilah perempuan ketika haid. Maksudnya jauh itu bukan pergi lari kol berang. Bukan. Mana jauhilah, jangan bersedap-sedap antara pusat sampai ke lututnya. Okey. Dalam 10 perkara yang haram ini, 8 perkara disyaratkan mandi. 2 perkara tak syarat mandi. Maksudnya begini. Kalau perempuan yang haid, dia nak solat, wajib mandi setelah suci. Barulah tak berdosa dia solat. Barulah sah dia solat. Maknanya perempuan yang sudah kering daripada haid, tapi belum mandi, boleh tak dia semayang? Tak boleh. Haram. Tapi ada 2 benda. Darah sudah berhenti, cuma belum mandi. Tak haram dah. Ingat sampai mati. Yang pertama puasa, yang kedua tolak. Maknanya dia bangun subuh tu, tengok seminit lagi nak subuh,
berhenti darah haid. Okey, tak dang nak mandi, rabang Allahu akbar, dia pun niat puasa sah. Dia melakukan puasa sah. Faham tak ni? Pada hadap mandi ke tak? Dia niat sah. Faham tak ah? Contoh pukul 6 subuh. Okey, pukul 6 subuh. Pukul 5.59 dia bangun tengok darah sudah berhenti. Seminit lagi nak subuh, dah tak mandi. Tak dah, dia pun yang aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah. Faham? Sah puasa. Faham? Jadi dia sembahyang subuh hari 6.45 contoh. Nak dalam keadaan tak mandi 45 minit. Sah. Ingatlah tu. Yang kedua, cerai tadi. Darah sudah berhenti, dia pun cerai isteri dia. Lepas kena cerai, mandi haid. Boleh. Nampak? Pasal apa yang dilarang sangat perempuan yang haid itu diceraikan? Kerana melambatkan kiraan iddah. Perempuan yang kena cerai, dia beriddah. Kalau jenis yang ada haid, ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Hendaklah perempuan isteri-isteri yang dicerai, jenis yang ada haid, mereka kena tunggu 3 kali suci. Bila nak kira sekali suci? Ketika sedang suci. Kalau diceraikan sedang haid, belum dikira sekali lagi. Jadi lambat perkiraannya adalah haram. Faham lagi? Jadi katakan hari ini hari kedua perempuan itu haid, suami dia cerai dia, maka tidak dikira sekali suci lagi. Minggu depan baru start suci sekali. 3 kali suci baru boleh nikah dengan lelaki baru. Jadi bila dah diceraikan dalam suci, maka dikira sekali suci dah. Masuk haid yang ketiga, habis iddah. Cara nak bilang haid, cara nak bilang iddahnya begini. Dia bercerai hari ni dengan isteri dia. Ni suci hari ni 1 kali suci. Nanti haid pula. Lepas haid, suci yang kedua. Lepas suci yang kedua, haid yang kedua. Lepas haid yang kedua, suci yang ketiga. Lepas suci yang ketiga, haid yang ketiga. Datang haid yang ketiga, habis iddah. Ingatlah cara bilang. Okey? Maksudnya 3 kali suci. Hari ini suci sekali, masa kena cerai, nanti haid. Lepas tu suci lagi 2 kali, lepas tu haid, 2 kali haid, lepas tu suci lagi yang 3, dah habis iddah. Mari haid yang ketiga, habis iddah. Ingat tak? Sebab hak jenis ada haid, hak jenis ada haid. Dah kalau tak ada haid, tak ada masalah. Sebab dia tak kira darah. Iddah dia dengan bulan. Okey? 3 bulan. 3 bulan. Jadi bila sudah kering darah, tak mandi lagi, dia pun cerai. Isteri dia sudah dikira 1 kali suci. Kerana mandi tak ada kaitan dengan bilangan iddah. Jadi dia berlapik, dia tidur dengan bini dia period, setuh lah. Tapi setuh punggung bini dia pakai seluar, hukumnya harus. Yang tak boleh, kita sengaja pegang-pegang antara pusat sampai ke lutut yang sedang period. Terpegang tak ada masalah. Sebab nak pergi beli katil baru pula, mula sehari tak ada pitih. Dah berah kohon naik. Katil pula kena beli 2, tak payah. Kita tidak mengambil kesedapan, kita tidur macam biasa, pukul 2 pagi terkena. Tak ada masalah. Bukan wajib tidur suku. Tu orang Yahudi tu. Orang Yahudi berat dia. Kalau bini haid, tidur suku terus. Dan ada hak berat lagi, atau balik kapung terus. Dia boleh makan makanan dia. Haram dia kata. Parok Yahudi. Pasal sebab tayamum itu 3. Banyak tak soalan? Wallahu a'lam, kita berhenti kat tayamum. Sebelum itu kita lancarkan pungutan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan untuk pembangunan dan kebajikan Qaryah Masjid Padang Mengkuang. Jadi gerakkanlah tong-tong yang ada, depan ke belakang, belakang ke depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Sambil-sambil kita dengar majlis ilmu, kita beri sumbangan sambil-sambil bersedekah.
Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan orang Bukit Payung. Soalan yang pertama, boleh tak kita minta imam tidak terus baca surah lepas selesai Fatihah untuk beri ruang kepada jemaah habiskan Fatihah. Bacaan surah oleh imam dari pembesar suara mengganggu Fatihah makmum pula dah. Dia sunat kita baca surah pada solat baca jahar. Dia solat ni ada dua, solat sir, solat jahar. Solat sir, solat baca perlahan, iaitu semayang zuhur dengan asar, tak ada masalah lah. Imam baca surah, kita baca surah. Satu lagi dipanggil solat jahar, iaitu solat subuh, solat garik dan solat isya. Maksud jahar itu baca kuat, Fatihah baca kuat, surah baca kuat. Okey, pada solat yang baca kuat ini sunat makmum tunggu habis Fatihah imam untuk membaca Fatihah. Okey, bila habis waladdallin amin, ramai-ramai makmum baca Fatihah. Pada ketika makmum baca Fatihah, yang paling afdal bagi imam ialah berhenti sekejap. Sekira-kira selesailah bacaan makmum akan Fatihah, imam mula membaca surah. Itu yang paling sempurna. Okey? Soalan seterusnya, saya terlewat bangun subuh sampai di masjid imam takbir. Kalau saya nak solat qabliyah subuh lepas solat fardu subuh, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Yang tak boleh, sampai masa qabliyah kita tak pun nak semayang, sibuk bersembang. Mu tak semayang qabliyah subuh, sunat subuh dak qada kayak gila, tak boleh. Dia yang bolehnya sampai masa kita nak semayang terhalang. Contoh, memang kita nak semayang sunat subuh, tapi nya qomat sampailah macam Allahu akbar, kita pun terus semayang fardu subuh. Maka semayang sunat subuh boleh kita buat selepas semayang subuh. Kerana berdalil dengan perbuatan Nabi, semayang sunat zuhur dia tak sempat buat, dia qada selepas semayang fardu asar. Okey? Boleh. Soalan seterusnya, apakah hukum solat kita kalau letak obat ulcer mulut ketika nak solat sebab sangat sakit dan kita telan ubat itu? Kalau tertelan sesuatu di dalam solat, benda yang boleh kita menjaganya batal walaupun tertelan. Contoh, dah bila orang qomat, dia pun ambil coklat, gula-gula bola mulut. Dia tak telan, bubuh saja. Tengah-tengah rokok, tertelan, batal walaupun tidak sengaja. Kerana dia boleh membuangnya. Yang kata ulama kata dimaafkan tertelan ketika solat bukan benda yang disengaja letak dalam mulut. Ketika solat keluar suatu daripada celah gigi bekas makan, sisa makanan lalu tertelan, maka hukumnya dimaafkan. Okey? Jadi kalau ubat ulcer sakit boleh letak ubat. Kenapa? Kerana kita sakit, tak boleh ubat, tak boleh nak semayang. Maka apa-apa yang kita termasuk ketika solat dimaafkan. Kerana bukan saja-saja letak ubat. Soalan seterusnya, betul ke kalau kita bawa kereta, kita bawa ayah kita, lepas tu accident, ayah kita mati, kita je hidup, kita tak boleh terima pesaka? Dia kata, dia bawa kereta, bawa ayah dia. Ayah dia nak pergi tengok tatu. Kata tatu. Contoh. Okey? Sampai di cabang 3 kemalangan. Faham? Contoh, mati ayah. Ada orang kata anak yang bawa kereta tak boleh terima pesaka. Betul atau tidak? Jawabnya wafihi tafsilun. Kena tengok dulu. Di sana ada hadis-hadis Nabi yang memberi pesanan. Orang yang membunuh tuan harta
tidak mewarisi harta. Okey? Al-qatil la yuris. Faham lagi? Pembunuh tidak mewarisi harta. Maknanya yang masalah yang menyebabkan seseorang tak dapat harta waris ni ialah dua masalah. Yang lain semua dapat. Dua benda menyebabkan tak dapat. Yang pertama murtad, naudzubillah. Siapa yang murtad tak terima pusaka ayah dia atau mak dia. Okey? Yang kedua al-qatil, dia pembunuh bagi tuang harta. Dia yang tembak ayah dia. Dia yang tikam ayah dia mati. Ayah dia banyak piti, dia tikam. Mati ayah dia. Dia seorang tak dapat pusaka. Faham lagi ya? Dalam kes kemalangan, kita tak boleh nak kata driver terus tak dapat. Akan ditentukan oleh mahkamah, adakah dia memang ada terlibat dalam kes sengaja membunuh atau menyerupai sengaja. Dia membunuh ni, dia ada 3 kes dalam Islam, hukum hudud. Okey? Kadang-kadang kena hudud, kadang-kadang kafarah, kadang-kadang diat. Siapa yang tentukan, tengok keadaan kemalangan berlaku dan hakim menjatuhkan hukuman. Okey. Dia ada membunuh sengaja. Membunuh sengaja. Dia tahu dah ayah dia guna pisau, dia tikam, tak dapat pusaka. Okey? Atau membunuh yang diserupakan dengan sengaja. Mana pula? Membunuh tapi bukan sengaja. Ini tidak dikenakan hukuman mati. Yang tadi hukum mati. Membunuh, dia tahu dah. Dia niat nak memberi mudarat kepada mangsa dan dia menggunakan alat yang pada ghalibnya boleh mematikan. Itu panggil membunuh sengaja. Ada niat nak rosakkan ayah dia? Ada. Guna alat benda tu, pisau 8 inci panjang. Ya, membunuh sengaja. Hukuman mati kalau kita bunuh orang. Okey? Yang kedua dia panggil menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja ni tak kena hukuman mati. Lagu mana tu? Dia memang berniat nak melakukan mudarat ke atas mangsa, tetapi tidak menggunakan alat yang membunuh. Dia stick dengan ketok. Dia panas sang lama lah, mati orang tu. Faham lagi? Contoh, ada niat nak mudarat korang, ada niat, tapi dia tak guna alat yang membunuh. Maka dia kena bayar diat. Nampak lagi? Contoh. Jadi dalam kes bawa kereta, boleh tak kita bunuh orang? Boleh lah. Kita bawa kereta, kita sengaja langgar tebing, suruh orang sebelah ni mati. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Mahkamah akan tentukan. Mahkamah akan tentukan. Rupa-rupanya si anak ini ada berniat nak melakukan kemudaratan ke atas ayahnya dalam pemanduan. Kalau gitu, tak terima pusaka. Faham lagi? Jadi kalau tak ada niat lagu tu, tidak dikira sebagai al-qatil, dapat pusaka. Masa tattoo baru ini, ada ramai yang tak solat asar dan solat maghrib. Apakah kerajaan kena tanggung sebab tak ada tempat solat? Dia adakan juga tidak mencukupi, kalau ada pun sedikit. Baik. Baru ni tattoo, ada orang masuk tengok tattoo. Ramai yang semayang tapi ada yang tak semayang. Siapa salah? Kerajaan ke hadirin? Faham lagi? Dalam tu boleh tak solat? Boleh. Atas tebing atas tu semua orang solat. Dan saya dah tunjuk gambar ramai yang solat atas tu. Dan antara tangga tu dia tekad, dia ada satu keadaan, situ boleh solat. Dan beberapa orang pun bersolat di situ. Yang paling ramai solat di bawah dengan di atas. Dia gini, salahnya orang. Salahnya orang. Sebab apa? Kalau dia tak jenis tak semayang, bukan tattoo saja, di rumah dia tak semayang. Adakah kita kena rombak rumah dia? Kita buat kenduri kahwin, dia mari kat rumah kita, kenduri. Dan dia tak solat. Adakah kena tuan rumah kenduri yang bersalah?
Tak lah. Setiap kita ada tanggungjawab. Yang pemerintah salah ialah mereka tak benarkan orang bersolat. Okey? Jadi hak solat ini hak masing-masing kita kena jaga. Nak orang yang tak solat bukan tattoo saja, semua benda tak solat. Dia pergi drabli tak solat. Orang awak pampel dia tak solat. Orang pergi benda lagi, orang sokang dia pergi main sokang tengok dia tak solat. Pasal dia orang tak solat. Nah. Saya jadi imam. Rakaat kedua sepatutnya duduk tayat awal, tapi saya lupa dan saya bangun. Sekejap berdiri, saya pun terus turun. Tayat akhir sebelum salam, saya sujud sahwi. Betul tak? Tak betul. Siapa yang tinggal sunat, dia berdiri betul tak? Haram turun balik duduk. Kalau turun balik duduk, batal semayang. Okey? Yang kena turun balik duduk ialah makmum yang tersalah. Makmum ingat rakaat pertama, makmum berdirilah dia. Rupanya orang duduk tayat awal belaka. Makmum turun balik, tidak batal. Tapi kalau kita jadi imam, patutnya duduk tayat awal. Tayat awal ini wajib atau sunat? Sunat. Dia terlupa, dia pergi berdiri dah. Siapa yang sudah sampai pada rukun yang lain, haram lagi mengulangi sunat yang sebelum. Faham? Jadi batal semayang. Ada orang kata tak apa, kita tak buat sunat. Sunat je pun. Tak berzikir, tak selawat. Tak apa kalau kita tak buat. Baik. Ada orang tak apa. Betul sungguh. Seorang laki-laki dia jumpa Nabi, dia kata dia nak buat solat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Hal lain tak ada hak sunat. Nabi kata boleh. Tak ada hak sunat tapi jangan buat dosa. Jadi sudah memadai. Okey? Kita ni yang cakap ni tak mau buat sunat ni dosa ada tak? Faham lagi? Takut dosa banyak lagi. Ada orang dapat syurga Allah lepas daripada neraka sebab sunat. Dan ini paling ramai. Sebab sunat dia dapat syurga Allah. Hak wajib tak dapat. Ada orang begitu. Contoh, bila ditimbang amal yang wajib, dia dapat 1000 kilo. Dia tak ada sunat, tak ada selawat, tak ada zikir, tak ada apa kan? Benda-benda sunat tak ada. Dia hanya buat hak wajib je seumur hidup dia. Ditimbang-timbang dapat 1000 kilo. Contoh, timbang dosanya 1200 kilo. Maka mana berat? Berat dosa. Okey. Tengok hak sunat-sunat ada tak? Tak ada. Go to hell. Masuk neraka. Okey? Tapi ada orang yang berat sebelah dosa, ringan sebelah yang wajib. Tapi ada yang sunat bila topak jadi berat balik yang belah yang pahala. Masuk syurga. Dia masuk syurga sebab yang wajib atau yang sunat. Itu contoh. Okey? Jadi kalau kamu tak buat dosa apa pun, A to Z tak ada dosa, faham? Tak apa, buat hak wajib saja. Tapi adalah kelebihan-kelebihan yang kamu tak dapat. Sebab Nabi kata orang yang dekat dengan aku di dalam syurga ialah orang yang banyak berselawat ke atasku. Nampak? Aksaru alayya solatan, paling banyak atasku berselawat. Jadi mu boleh masuk syurga tak duduk dekat Nabi, jauh. Nampak? Jauh. Jika kita tengok anak umur 10 tahun atas semayang tak betul, contoh tak berhenti menggaru dan sebagainya, ada kata tak boleh tegur masa sedang semayang. Jawabnya betul. Lepas dia semayang, kita bagi tahu. Bila? Jika semayang dia itu semayang kanak-kanak. Kalau semayang orang yang sudah wajib, maka tak apa. Maka tak apa pula dah. Gini, kalau semayang kanak-kanak yang belum wajib, boleh kita beritahu dalam semayang. Faham lagi? Kalau semayang orang yang sudah wajib, kita beritahu selepas semayang. Walau bagaimanapun, masih lagi kita boleh menegur semayang orang yang wajib di dalam semayang. Ada lagi pandangan yang membolehkan.
Maksud tegur dalam orang yang wajib ni orang yang sudah balik lah. Faham? Anak kita tak balik lagi wajib tak semayang. Tak wajib, mereka semayang tu jatuh hukum sunat je. Kena faham situ pula. Okey, bini kita tengah lipat baju. Kita bangun semayang subuh lewat. Kejut-kejut 6.40. Faham lagi? Dia pun semayang subuh. Bini kita tengok dia semayang subuh. Dia tak semayang, dia period. Kita naik serakaat, tayak akhir dah. Duduk tayak dah. Bini kita boleh tegur. Kerana serakaat tau. Boleh. Kenapa? Teguran itu membantu dah orang yang solat. Membantu. Jadi dia pun bangun tambah serakaat. Nampak? Yang tak boleh ialah teguran itu tak membantu orang yang solat. Nampak? Bila lelaki kita tengah semayang, kita tanya dah, baju mana nak pakai pas semayang ni nak gosok ni? Kau selalu lah. Nampak? Geng kawan tu. Tak ada kena-mena dengan semayang. Ada orang kata kalau kita nak baharukan wuduk, kena batalkan dulu wuduk yang ada. Betul atau tidak? Tidak betul. Kita ambil wuduk semayang maghrib. Okey? Sekarang ni kita tunggu semayang isya. Tak batal semayang maghrib. Kita nak ambil wuduk pula lagi, nak ambil 2 kali. Boleh? Hukumnya afdal. Ingat siapa yang belum batal wuduk maghrib, harus dia guna wuduk maghrib untuk semayang isya. Tetapi jika dia pergi ambil wuduk yang baru untuk semayang isya, hukumnya afdal. Lebih banyak pahala. Tetapi tidak wajib batalkan wuduk. Nampak? Pergi ambil, tak perlu batal. Kerana tidak ada syarat batal. Nabi sebut jelas, al-wudu' alal wudu'i nurun. Wuduk di atas wuduk cahaya yang berlipat ganda. Maksudnya wuduk yang sebelum batal, pergi ambil wuduk yang baru, berlipat-lipat, maknanya bertambah-tambah bercahaya. Kalau kena batalkan dulu nyaknya, nak batal ke mana? Orang kata Allahu Akbar, dia pun pergi badi ketuk situ. Hak tubik ketuk tak apa, hak tak tubik. Tak tubik tu mana tak boleh ambil wuduk. Lalah ambil tangan seluk Angry Bird. Lagi tak kebodoh nama itu. Wajib tak sebut nazar jika nak nazar? Jawabnya tak wajib. Tapi kalau sebut nazar, jadi nazar. Kenapa tak wajib? Kerana ada lagi sebutan lain boleh jadi nazar. Kalau sebutan nazar jadi nazar, sebut lain boleh lagi. Sebut nazar yang jadi nazar ke mana? Aku bernazar sembelih seekor lembu untuk sedekah kepada penduduk kampung ini. Okey, itu jadi nazar. Kalau tak sebut nazar, jadi juga nazar. Contoh, aku wajibkan sembelih seekor lembu kerana Allah untuk penduduk kampung ini. Dia sebut aku wajibkan. Jadi nazar juga. Wajib tunai. Nampak? Wajib atasku sembelih seekor lembu untuk dijamu pada penduduk kampung ini. Wajib sembelih. Okey? Tapi kalau sebut nazar, memang jadi nazar. Masa sanding kita make up selepas subuh, boleh tak kalau kita qada zuhur? Dia make up sebelum subuh. Boleh tak kalau kita qada zuhur? Kau buat apa pula ni? Make up sebelum subuh, nak sanding, kau apa sanding? Kau 7. Apa dia nak tengok pun kau 7. Pukul 11 lah nak duduk atas pelamin, make up sebelum subuh. Maknanya sembahyang subuh tu sah dah. Okey. Zuhur qada. Berapa qada? Kena sembahyang lah. Nak berapa qada pula? Dia ada waktu dia, jangan sengaja melambatkan sampai habis waktu tanpa kebenaran syarak. Kalau kebenaran syarak seperti musafir, tu lain, jamak takhir. Hukumnya haram. Sanding tak sanding tak ada peduli. Apakah hukum suami menengking isteri? Jawabnya tengok, jika perlu hukumnya harus. Jika tak perlu tengok sampai menyakitkan hati, hukumnya haram. Jadi jerkah kamu ke bini, haram.
mengaibkan kawan itu, menyakitkan hati, hukumnya haram. Tapi kalau tengking itu perlu, dengan tengking itulah dia jadi insaf, maka hukumnya harus. Sama macam kita pukul anak kita. Kita pukul anak kita jadi baik sebab kita pukul, maka hukumnya harus. Kita tahu dah saja pukul memang tak jadi apa kok, tapi nak puas hati pukul juga haram. Okey? Tok Imam khutbah kentut. Kena start semula dari awal, ya. Tak, yang sebelum itu tak apa, yang selepas kentut kena buat. Contoh, dia sudah khutbah yang pertama. Maka sambung lepas wuduk khutbah yang kedua. Okey? Habis khutbah yang pertama dia duduk. Dia duduk. Bilal baca doa. Bila bangun nak naik khutbah ni, bang, kentut. Dia pun ambil wuduk, sambung khutbah yang kedua. Ayat 19 Al-Kahfi wal yatalattaf digelapkan daripada ayat yang lain. Kenapa? Apa dia gelap situ? Jawabnya tidak semua mushaf. Sebahagian mushaf digelapkan, sebahagian mushaf dibolkan, sebahagian mushaf merah warnanya. Dan ada mushaf yang tidak pun sebut apa-apa, tak ada tanda apa-apa. Dia sama dengan masalah tanda ayat sajadah. Ada mushaf ayat sajadah dia buat garisan di bawah. Ada mushaf tak ada garisan dia buat merah tulisan. Ada mushaf dia kotakkan tulisan. Ada mushaf dia tak cara tulisan, tepi dia tulis sajadah. Ada mushaf tepi dia tak tulis sajadah, dia buat gambar kubah masjid. Nampak? Tanda 14 tempat ayat sajadah. Jadi kenapa wal yatalattaf itu di tengah-tengah Quran. Okey? Baru ini viral restoran makanan halal, tapi tukang masak dia khabar tidak halal. Orang yang makan tu mana? Orang yang makan tengok. Jika mereka tersalah, hukumnya dimaafkan. Makanan yang mereka makan terpulang kepada wakil. Jika haram, memang haramlah makanan itu, cuma tidak berdosa kerana tersalah. Apa tersalah? Sebab dia letak tanda halal. Kita dari segi syariat, bila tengok ada tanda halal, tak wajib kita tanya sampai ke dapur-dapur apa semua. Kita boleh dah melihat alamat sudah memadai, tapi kita nak ihtiyat. Pada zaman fitnah ini lebih baik kita bertanya. Maka dia tengok tanda halal, tengok muka orang Islam, dia pun makanlah. Kena juga makanan yang haram, dimaafkan. Yang tak maaf tahu dah situ bahaya. Tengok dah pelekang situ, digomor juga, kena babi, tidak maaf. Okey? Ni tukang masak sendiri khabar, kita ubuh hidung babi semua. Faham lagi dalam ni goreng. Nampak tak? Hak tukang makan tak kata dak halal. Tukang masak kata aku ubuh sendiri. Ada hak mana betul? Tukang masak lah biasanya tak? Betul ke ada hadis larang wanita mandi dalam kolam atau tempat awam? Jawabnya betul. Semuanya hadis sahih. Ada dalam kitab-kitab hadis. Kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani. Banyak hadis. Okey? Dalam kitab Subulus Salam. Dalam kitab Bulughul Maram. Maksudnya, kalau tempat mandi awam yang dikhususkan untuk perempuan tak nampak aurat bagi laki-laki, itu hukumnya tidak dilarang. Yang masuk tempat mandi awam ini ialah lelaki ajnabi berpeluang melihat tubuhnya dalam keadaan basah. Walaupun dia pakai pakaian basah, tapi orang nampak tubuh dia. Macam kita mandi kolam campur laki puang ramai-ramai. Tapi bini kita pakai tudung, tak boleh juga. Sebab badan ni nanti basah. Bila basah berbentuk-bentuk. Betul tak? Jadi nak mandi boleh. Macam kolam di pantai Batu Borok, kolam awam. Betul tak? Perempuan suku dalam dewan. Itu cara dia. Dan nak molek lagi, nak molek buat kolam mandi sendirilah. Nampak? Betul tak?
Dulu kita nak buat kolam mandi, biasa harganya 100 hingga 300 ribu. Okey? Sekarang harganya 5 hingga 20 ribu saja. 5 ribu ada dah. Ini ramai lah homestay dia buat kolam renang untuk budak-budak. Kalau kecil, tinggi 2 kaki air, lebarnya 5 kaki, atau 6 kaki, panjang 12 kaki, baru RM7,000. Mesin dia Sophie 1,200. Dia filter satu, mesin seduh air satu. Mesin habis dalam 2,000. Kita buat mozaik apa semua sikit, ubur ikat rata sikit, habis dalam 4,500. Jadi habislah 6,000, 7,000 kolam renang ada kat rumah. Bini kita galak kata nak mandi, duduk dalam tu. Tahu tak? Tu orang modal bajet sikit. Kalau ada 15,000, comel dah. Dulu kalau ada orang rumah, orang ada kolam renang, orang kaya tu. Ni kalau rumah ada kolam renang, tak kaya. Pasal murah dah ni. Kerana dulu tahun 90-an, mesin dia tu saja 40,000, 50,000 saja. Ni 1,200, 600 malam baru tengok, 600 tengok kat Shopee mesin. Faham lagi? Obat dia baru 400 riyal seguni. Seguni boleh pakai 8 bulan. 4 hari buh sekali. Buhnya ni senduk tu, bro. 4 hari buh sekali, bro. Jadi boleh buat kolam renang, mana boleh ada. Mandi lanjang pun apa. Dalam rumah kita, tu nak. Kat kita tu nak mandi. Nak mandi haram. Bolehkah seorang cikgu cubit pelajar berlainan jantina secara berlapis? Apa tujuan cubit? Apa tujuan? Tak buat kena didenda. Denda. Kalau budak yang tidak ada perasaan kerana saiznya, contoh cikgunya besar perempuan, umur 30, muridnya laki-laki umur 8 tahun, tidak ada perasaan syahwat, tak apa sentuh. Tapi kalau dia laki-laki, cikgu laki-laki umur 26, murid perempuan umur 17, boleh tak pegang badan dia? Tak boleh. Tak boleh walaupun berlapis. Tak boleh. Kalau boleh pegang berlapis, sedap. Bawa awet lagi patah, suruh nerak raba belakang. Lagi. Mari jabat kami. Hai, berlapis bawah. Lagi kau. Bodoh kah. Aku nak. Jadi, dengan kita memegang kulit dia, isi dia itu ada perasaan nak datang pada tangan kita sampai beritahu kepada otak kita. Jadi syadul zara'i, ditutup pintu kerosakan, dikawal. Jangan pergi sentuh walaupun kita nak mengajar murid. Semua ibadat kita lakukan dengan perasaan riak akan hilang pahala kecuali berselawat. Betul ke? Betul. Ada pandangan ulama begitu. Walaupun ada ulama mengatakan tak kira apa saja amalan, kalau riak tak dapat pahala. Maknanya perkataan ini ada perselisihan di kalangan ulama. Sampai ada beri pandangan, kalau selawat tidak kerana Allah, ada riak di situ, masih dapat pahala. Kenapa? Kerana takrim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya, apa makna mubahalah dan li'an? Mubahalah ini maknanya sanggup terima laknat untuk membetulkan diri dia. Orang kata dia curi duit masjid 100,000. Dia kata dok orang kata juga. Tak ada arah dah lah, dia pun mubahalah. Minta turun laknat kalau dia mencuri. Apa makna li'an? Li'an ini pengakuan suami dengan isteri kerana berlakunya kehamilan anak yang anak yang diragui. Suami rasa dia lama dah tak tidur dengan isterinya, tiba-tiba isterinya mengandung. Jadi dia nafikan anak itu anak dia. Faham tak? Jadi bila menafi lagu tu bermakna suami sudah menuduh isterinya berzina. Jadi nak lepas daripada kena hukum qazaf 80 pukulan, suami kena berlian, bersumpah bahawasanya anak yang dalam kandungan itu bukan anaknya.
Nampak? Bila dia berani berlian, maka suami terlepas dari hukuman qazaf, menuduh orang berzina. Itu lian. Doa apakah yang lebih berat daripada zina? Doa pula. Doa yang lebih berat dari zina? Doa pun ke dosa? Dosa tak? Tapi dia tulis doa. D-O-A. D-O-A. Doa. Dosa kot. Jawabnya dosa yang lebih besar dari zina banyaklah. Dosa syirik, dosa sihir, derhaka ibu bapa, membunuh, memfitnah, mengumpat, makan harta orang, menipu timbangan dalam jual beli, berat belaka tu. Zina tu dosa dengan Allah. Tipu timbangan dosa dengan makhluk. Membebaskan orang yang zalim, satu kes kena jail, puluh-puluh kes bebas. Tu berat tu. Satu hari Nabi kata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat lebih dahsyat dari zina. Terkejut sahabat, warna pula. Dak je dengar berat. Duk rasa ke zina dah berat. Nabi pun terang, orang yang berzina, lepas berzina dia taubat, Allah pun terima taubat dia. Orang mengumpat, Tuhan tak terima taubat. Sampai dia minta halal jumpa tuang dia. Dan ni bohong. Mencuri. Harta orang, curi, tipu saka. Betul tak? Apakah hukum pinjam duit zakat tapi diganti semula? Tak faham tak? Duit siapa? Duit kita? Boleh. Kita nak bayar zakat RM100 esok, nak pergi di jabat zakat, jabat agama esok nak bayar RM100. Tiba-tiba kita ada pergi pasar, pergi bayar. Kita gunalah duit 100 tu buat beli barang dulu. Boleh. Yang tak bolehnya kita jaga duit zakat. Jabat tu. Jadi kita guna dulu RM5,000, orang tak tahu. Nak bayar muka Exia. Faham tak lagi? Dapat gaji kita ganti balik. Haram. Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum solat kita jika diletakkan baca dah tadi. Selain daripada iblis, Nabi Adam ada lagi makhluk lain yang bernama Arjan. Kata pandai setengah ahli pijak pandai begitulah. Cuma benda-benda yang gaib ini begini, yang paling sahih ialah yang datang nas. Kalau ada nas sahih. Sebab benda gaib, kita ni yu'minu nabil ghaib, beriman dengan benda yang gaib. Apa makna benda yang gaib? Benda-benda yang tak dicapai oleh panca indera kita. Kita nak tengok tak nampak, pegang tak boleh, nak dengar tak dengar, tapi ada kehidupan yang lain. Kita beriman. Kita beriman tu apa maksudnya? Kita percaya ada benda yang gaib yang ada nas. Contoh dalam Quran. Quran tu nas lah. Hadis. Quran menceritakan adanya makhluk bernama jin. Okey, kita pun percaya. Yu'minu nabil ghaib, kita percaya ada kehidupan ghaib namanya makhluk jin. Kemudian Allah cerita lagi, di antara jin itu yang paling jahat iblis dan tenteranya. Wa kana minal jin, adalah iblis itu Quran cerita dari anak beranak jin. Kita percaya pula dengan barang yang gaib namanya iblis, jahat sangat, tapi daripada keturunan jin. Quran cerita lagi, Nabi pun cerita bahawasanya ada tentera-tentera Allah namanya malaikat. Kita pun beriman, percaya. Tu panggil percaya benda gaib. Dah nak kita tengok, mari kita tengok malaikat. Malam ngaji dah buat malaikat, mari kita tengok. Tak nampak. Ambil gambar, tak nampak. Pegang, tak boleh. Ambil di mana cerita? Tu dalam Quran dan hadis. Okey? Jadi kalaulah cerita tentang apa saja makhluk gaib lain daripada yang datang dalam nas, maka tak wajib kita percaya, tak jadi dalam bab akidah. Cuma cara mudah, cara ijma', apa saja yang ada di luar sana yang tidak kita ketahui,
Allah lebih mengetahui. Dan tidak mustahil. Antaranya UFO. UFO maksudnya kehidupan lain yang kita tidak dapat pengetahuan tentang. Kita tak pasti. Jadi boleh tak jadi ada UFO, alien dan sebagainya? Boleh jadi. Kita yang tahu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah kata kamu banyak dah pengetahuan, tapi sebenarnya sedikit je. Yang kamu tahu tu mudah ingat banyak illa qalila, sikit baru. Banyak lagi mudah tahu. Cuma tak payahlah tambah-tambah cerita buat mandar-mandar. Barang tak pasti. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan siapa lebih mengetahui? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Soalan seterusnya. Kalau bekas suami tak bagi nafkah pada anak, adakah atuk pada suami kena bagi? Mohon bagi pencerahan. Kalau suami tak ada, pergi kepada ayah bagi suami. Betul dah tu. Okey. Jika orang itu banyak dosa, adakah Allah tidak dengar dosanya? Allah dengar doanya. Allah dengar semua orang yang berdoa. Tapi bila ada dalam hadis dalam Quran kata Allah tidak mendengar, maksudnya tidak memberi perkenan. Adapun dengar, Allah ni bersifat dengan sama, maha mendengar. Rahib-rahib Kristian dalam pada gereja, mereka berdoa. Allah dengar tak? Dengar. Tapi janganlah kita kata hanya orang yang beriman saja Allah dengar doanya, salah. Allah dengar juga doa orang yang bukan Islam. Contoh orang bukan Islam, dia berdoa lagu mana? Dia nak Tuhan, dia cari Tuhan yang sebenar. Kalau betullah ada Tuhan yang benar pada alam ini, maka pimpinlah aku kepadanya. Lepas tu ramai orang kafir masuk Islam. Allah perkenankan doa dia dijumpa dengan agama Islam. Padahal masih dia berdoa kafir, tak beriman, ateis, komunis dan sebagainya. Soalan seterusnya. Antara dua waktu solat, seorang itu ada makan dan minum, dan setelah azan masuk terus masuk dalam untuk solat tanpa berkoma, adakah sah solat? Siapa yang ada makanan dalam mulut, dia semayang, sah solat. Yang membatalkan solat bukan ada makanan dalam mulut, menelan makanan ketika solat. Apakah hukum orang sengaja tak buang makanan dalam mulut untuk solat? Makruh perbuatannya. Okey. Guana cara kita nak hijrah dari gelap maksiat, buka lampu. Kerana maksiat itu gelap. Nampak? Mana maksiat? Karaoke. Gelap. Lampu? Masjid. Tinggal karaoke, masuk masjid. Mudah je lah. Dia kulit pisang itu maksiat. Taat itu isi dia. Kita takkan jumpa isi kalau kita duduk tengok kulit. Jadi cara dia nak dapatkan isi pisang buat mana? Buka kulit. Dapat isi. Nampak? Isi tu taat. Buang kulit tu. Mana-mana kawan kita yang banyak membantu kita duk buat dosa selama ni, kita ban sekejap, left group. Okey? Bukan kerana putus silaturahim, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Nak lagi? Sikit lagi soalan. Gusi berdarah sah tak semayang? Sah. Yang tak sah, telan darah gusi ketika semayang. Jika seorang itu menggunakan air wuduk yang sudah ada untuk solat yang seterusnya, tapi tidak berkoma, adakah sah solatnya jika diteruskan? Hukum berkoma ketika berwuduk adalah sunat. Yang wajib hanyalah 6 perkara. Berniat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Lain daripada itu sunat. Tapi walaupun berkomor itu sunat, dia menyebabkan kita dapat wuduk yang ahsan. Wuduk ahsan ni tak sama dengan wuduk fiqh. Wuduk fiqh ini untuk setakat sah solat kita. Wuduk ahsan ini, wuduk hasanah apa panggil juga, menyebabkan bukan saja solat kita sah, dapat keampunan dosa. Sebab Nabi sebut man tawaddoa wa ahsana wudu'ahu. Nabi tak kata man tawaddoa saja. Man tawaddoa, barang siapa yang berwuduk, di segi fiqh sah dah tu.
Tapi tambah lagi sunnahnya. Wa ahsana wudu'ahu. Dia mengelokkan wuduknya. Nampak? Kalau dari segi fiqh dia hanya menunaikan yang wajib. Tapi kalau mengelokkan, kata ulama yang mensyarahkan hadis, dia buat semua yang sunnah. Dia mulakan dengan bismillah, dia basuh tangan, dia berqamah, dia istinsyak, dia basuh muka pada menggurah lebih bahagian muka, muhajjalun, tangan sampai ke separuh ketiak, basuh. Nak basuh kaki walaupun dalam Quran kata sampai kat bain saja, apa buku lali, dibasuh sampai ke betih. Itu tahsinul wudu. Maka saqatat khatayahu min jasadihi kulli au kama qala, sebab dia mengelakkan wuduk, gugur sekalian dosa yang ada pada badan dia bila dia berwuduk. Dalam satu kampung ada 2 masjid solat Jumaat. Adakah dibolehkan 2 khutbah dalam satu kampung yang penduduknya ramai? Boleh. Yang kata tak boleh 2 Jumaat dalam satu kampung ialah ketika penduduk tak ramai. Okey? Imam Syafi'i sebut dalam kitab Imam Muzani sebut dalam Mukhtasar Muzani, iaitu jangan 2 Jumaat. Hak mana 2 Jumaat? Hak mana je takbir dia dulu dia sah Jumaat, yang takbir kemudian kena sembahyang Zuhur. Tempat yang tak ada orang dibuat dia masjid. Negara kita sekarang, zaman kita sekarang ramai. Bukit Payung je 4-5 hotel masjid. Jadi tak timbul dah masalah. Soalan seterusnya, ada tak cara kita untuk naikkan seri muka kita? Caranya tak ada tapi payah. Muka kita tak berseri dah tadi. Nak suruh seri nak buat mana? Ada cara tapi payah. Guana? Kena muda semula. Kerana apa? Kerana muda serupanya berseri-seri. Betul tak? Kau tua kau uduh, kau tua kau uduh. Cuma nafsu dia kata, dah uduh mana? Faham lagi? Yang sebenarnya uduh dah. Anak-anak tengok lugar, tengok muka tu. Jadi sebab itulah. Nampak tak? Itu kata penyair Arab, laula syabab ya'udu yauma. Alangkah eloknya kalau kemudaan itu berulang satu hari. Maknanya muda tu best tu. Kalau boleh mari sehari tak apa dah muda semula. Tak usah kata banyak hari tak. Kenapa? Kerana muda itu satu nikmat yang sangat besar. Muda ni bukan kata orang muda. Dia sambung dengan muda dia. Orang tua nak muda. Betul tak? Orang tua nak muda. Kalau ada janda tanya dia umur 77, dia khabar apa? Dia khabar 77. Kalau mu mak 77, mu nak mengorak janda, janda tu tanya mu jawab apa mu? 40 tu. Nampak? Bermakna nak khabar tua ni orang tak suka. Betul tak? Orang tak suka. Siapa ke orang muda tak mahu tua, orang tua lagi dah tak mahu. Ada seorang tua, dia nak mengorak perempuan muda. Ni orang Arab orang perempuan muda. Awet lah. Dia kata tua dah. 70 dia nak perempuan muda. 30-an. Jadi orang tu kata tak ambil tua dah. Tak ambil orang tua dah. Jadi jawab dia, aku tak tua. Aku bukan orang tua. Orang tua itu yang berjalannya macam biawak. Kalau jalan kaki dua lagi, walaupun 100, muda. Orang tua betul jalan kaki 4 gini. Ngakak. Nampak? Innama syaikhu man yadibud dabiba. Orang tua sungguh berjalan merangkak-rangkak. Aku tak merangkak. Aku bokok je. Jadi orang tua dia tak apa tu. Dia nak muda sama. Jadi kalau mau nak seri semula muka boleh. Tu jawapan bodoh-bodoh lah. Tapi kalau mau nak tahu juga, jaga solat je lah. Jaga solat. Jaga solat. Jangan makan makanan yang haram. Jangan ambil harta benda orang. Dalilnya pergi di Mekah, mu tengok orang kulit hitam. Masjid Nabawi belakang kubur Nabi tu, hak duk zikir atas tinggi sikit. Hitam-hitam tu orang Habasy, orang Ethiopia, orang Somali, hitam beletup.
Hitam dia ni kalau dia duduk sebelah negro, kita ingat negro tu Mak Saleh. Tapi mukanya manis, kita tengok mukanya bercahaya, mukanya berseri. Nampak? Itu contoh. Nampak tak? Kita muka macam poket RZ muka. Nampak tak? Nah. Kenapa? Kerana basah menyebut Allah. Nah. Duduk sibuk sebut Allah. Nah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah sebagainya. Kita sibuk cari pitih. Nah, nak seri mana muka? Kalau kita sedekah bacaan Quran pada seseorang, apakah kelebihan bacaan surah tersebut atau hanya sekadar pahala bacaannya saja? Dengar baik-baik. Semua surah ada kelebihan. Cuma sebahagian kelebihan itu sampai kepada kita melalui hadis-hadis. Dan sebahagiannya tak sampai. Jangan kita iktikad hanya setengah surah saja ada kelebihan. Okey? Cuma yang sampai kelebihan itu kita sebarkan. Yang tak sampai kita jangan pandai-pandai tambah cerita. Okey. Cuma iktikad kita semua surah, semua ayat ada kelebihan kerana semuanya kalam Allah. Nah, lepas tu ada setengahnya sampai kelebihan surah Yasin, ada hadis sampai pada kita. Kelebihan baca surah Al-Mulk datang hadis pada kita. Kelebihan baca 3 kul datang hadis. Ada beberapa surah yang tak datang hadis menyebut kelebihan-kelebihannya. Nah, tapi kadang-kadang tak datang kepada orang awam. Pada ahlinya datang. Mereka melihat kitab-kitab tafsir jumpa. Kita tengok tafsir-tafsir besar. Kebanyakan surah dimulakan dengan nama surah Makiyah atau Madaniyah. Kemudian sebut pula kelebihan surah. Ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum guna duit TikTok untuk buat makan minum? Adakah konten yang kita buat mempengaruhi TikTok halal atau haram? Baik. Dia kata apakah hukum makan duit TikTok? Duit TikTok ni duit apa? Hadiah. Okey, apa sebab abang bagi mu hadiah? Saja-saja gitu ke? Kita buat live, kita ceritalah, faham lagi? Cerita kita ajar memasak menu cara goreng ikan, cara gitu gini. Orang suka, orang pun hantar kita hadiah RM10. Faham lagi? Hukumnya apa? Ditulis tak situ RM10 ini menang judi. Ada? Nampak? Asalnya halal. Okey? Tapi kalau dah tahu benda yang haram, tak boleh terima. Nampak? Hukumnya halal lah. Sedekah. Itulah hadiah namanya. Tahadaw tahabu. Nabi kata selalulah beri hadiah ke orang, kamu akan jadi saling berkasih sayang. Nah, sama ada hadiah itu bentuk pukal, nampak, ada atau online dan sebagainya. Dulu kita nak sedekah, kita keluar rumah pergi masjid, dan ni senang, angkat telefon, buka telefon, Maybank to you, ambil nombor akaun masjid, tulis itu RM50, ting, dapat kat masjid. Nah, canggih tak? Semuanya dapat pahala belaka. Nah, mengikut zaman masing-masing. Betul tak? Apakah amalan harian sebagai anak boleh kita buat untuk arwah mak bapak kita untuk dapat pahala selalu? Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Sekurang-kurangnya 5 waktu sehari. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, berikan ampunanmu kepadaku dan kepada 2 ibu bapakku. Berilah kasih sayangmu kepada keduanya di alam barzah sebagaimana mereka kasih pada aku masa aku kecil-kecil dahulu. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Lekah masjid, lekah kawan-kawan, minum air dan sebagainya, beli baju hadiah ke budak-budak dan sebagainya. Sedekah Allah. Seorang perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Ibuku sudah meninggal dunia. Boleh tak kalau aku sedekah daripadanya? Bukan laha, tapi anha. Bukan sedekah kepadanya, daripadanya. Kata ulama, Syekh Ibn Hajar kata, daripada maksudnya seolah-olah ibu kita yang sudah meninggal bersedekah. Nabi kata, na'am, boleh. Okey? Mudah. Yang ketiga, kita sambung persahabatan dengan kawan-kawan arwah. Ayah kita tu baik sangat dengan Pok Long Mak, kita pun ziarah Pok Long Mak. Sambung. Itu kebaikan untuk gembirakan roh ayah kita di alam barzah. Okey? Kita nak bagi harta pusaka sama rata, kena khabar dulu.
Sebaiknya bagi tahu dulu, nak keluar pada khilaf ulama yang mewajibkan. Kita nak bagi sama banyak, semua sama banyak, 10,000, 10,000 lah ke? Sebaiknya bagi tahu dulu. Menurut faraid, awak 1/8, awak 1/6, awak 1/4, awak 1/2, awak 2/3. Beritahu hak Quran dulu. Okey? Supaya orang faham. Jadi kita pun tak dikira membelakangkan Al-Quran. Kenapa jodoh saya lambat sampai? Aku nak jawab gua ni. Dia gini, kita nak buat jodoh ni sama macam makan lah. Sama macam makan. Kita nak makan dia. Kita nak makan nasi ayam. Dah mana dah mari nasi ayam rumah kita? Dah buat apa? Dah saya dah mana nak makan nasi ayam? Dah tu? Kenapa nasi ayam dah siapa-siapa? Ambo demu siapa? Nampak tak? Mu niat nak kasi ayam ni, ayam merata rumahmu. Kena pergi belilah. Tak mau pergi beli order tu buang merah. Huk pandai. Jadi jodoh pun begitu. Kita berikhtiar, Allah sudah tentukan. Lepas berikhtiar, serah pula kepada Allah. Nama umat yang tawakal. Hukum berdehem masa solat. Hukumnya haram dan harus. Bila harus kita nak baca yang wajib tersangkut. Nak kata ihdinas siratal mustaqim tak boleh. Ada sesuatu di leher dalam kerongkong. Jadi pedih itu. Ihdinas siratal boleh kata. Hukumnya harus. Batal semayang tak batal. Yang haram kita semayang di luar masjid. Awet lalu. Pokoknya haram. Kerana mukhatab dengan perempuan yang bukan dalam semayang. Kita kan cakap dengan Allah. Apa cakap dengan manusia? Inna hadhihi salah la yatluhu fihi syai'un min kalamin nas. Ini semayang tak patut satu pun perkataan manusia di dalamnya. Soalan yang terakhir. Kalau kita main TikTok, lepas tu ternampak live orang yang dapat lihat hidup dan masa depan kita bagi tarikh lahir, dia dah boleh baca contoh, awak ada peluang untuk dapat anak laki-laki. Adakah hukum dia syirik? Haram, percaya orang memang ni. Nampak? Tidak tahu masa depan melainkan Allah. Dan orang yang Allah beritahu, Nabi-Nabi. Nabi Isa AS masa kecil, dia ramah kawan. Dan ibu bapa bagi kawan-kawan Nabi Isa tak bagi kawan dia. Sebab Nabi Isa boleh memberitahu di mana ibu bapa sembunyikan makanan di rumah. Makanan masak sembunyi dalam tong. Nabi Isa kata rumahmu dalam tong. Balik kubang ambil licin bau. Jangan nampak. Apa? Allah memberitahu. Okey? Allah muliakan dia daripada kecil. Jadi la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib melainkan Allah. Janganlah dulu kita tahun 80-an nak surat khabar. Tengok bintang. Ada Capricorn, ada Aquarius, ada Gemini, ada macam-macam Leo dan sebagainya. Bintang apa? Aku Aquarius. Baca dulu surat khabar. Aquarius, pagi ada sedikit masalah, menjelang petang semuanya akan selesai dalam keadaan aman. Bahan bodoh belaka. Nampak? Rupanya orang kafir. Jenis menyebut nasib-nasib lagu ni, jenis amalan yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan ulama masukkan orang yang menyebut apa yang akan berlaku akan datang sebagai kahin. Siapa yang pergi ke rumah kahin tak percaya, dia sudah ditolak semayangnya 40 hari. Nampak? Nabi kata man ata kahinan, barang siapa pergi kepada kahin. Kahin ini dua makna. Pendapat yang pertama, orang yang boleh meneka perkara yang belum berlaku, benda gaib. Yang kedua, orang yang melakukan sihir jahat ke atas orang lain. Okey? Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Tidak diterima solatnya 40 hari. Kita duk main TikTok sangat, duk percaya ramalan-ramalan nasib ni 40 hari tak terima. Itu belum yakin lagi. Fa in saddaqahu, maka jika dia sudah yakin,
Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah kafir dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.